Hai, video kali ini saya akan kongsikan apa itu dropship dan bagaimana kita bermula sebagai dropship dan kita boleh berjaya sebagai dropship. Dalam video ini saya akan kongsikan apa itu dropship, bagaimana untuk seorang dropship itu bermula dan di mana dropship tu hendak promote barang yang mereka jual. Okey, apa itu dropship? Dropship ni ialah kita join mana-mana bisnes yang kita suka dan kita promote produk tersebut. Dropship ni dia tak perlu nak beli stok tu. Dropship dia tak perlu simpan stok. Dropship ni juga tak perlu post barang. Jadi, siapa yang post barang tu semua? Pembekal yang akan post barang tu kepada pelanggan. Dropship tak perlu pun nak keluar post barang. Apa yang dropship perlu buat? Dropship hanya perlu promote, menjual, wawarkan kepada semua orang yang kita ada produk tu. Untuk berniaga secara online, apa yang dropship tu perlu bila dia ingin jual barang kepada prospek ialah dropship tu perlu ada gambar produk tersebut. Dropship tu perlu ada juga video berkenaan dengan produk. Dropship mesti tahu apa kelebihan atau kelebihan produk. Dan dropship juga mesti simpan testimoni produk yang mereka nak jual. Selain tu, dropship juga kena tahu penerangan tentang produk. Bila dah ada semua tu, apa yang dropship perlu buat ialah dropship hanya perlu post dekat Facebook. Contoh tools ya, Facebook, Instagram, Telegram, Facebook page, WhatsApp group. Mana-mana saja medium pemasaran yang dropship tu selesa untuk kongsi kepada mereka, bagi tahu mereka di luar sana apa yang dropship tu ada. Jika ada prospek yang berkenan, ada yang bertanya tentang produk tu, dropship perlu ambil order apa yang customer tu nak, pelanggan tu nak. Kemudian akan bagi tahu kepada HQ ataupun dengan siapa mereka berurusan produk tersebut lah. Dan proses penghantaran akan dibuat oleh company tersebut. Mudah kan? Proses ni sebenarnya lebih mudah bila mana dropship tu perlu dapatkan nama, alamat, nombor telefon pelanggan, dan juga pelanggan tu perlu bayar. Sama ada dia bayar kepada kita sebagai dropship. Sekiranya dropship tu tak ada akaun bank internet, mungkin kawasan jauh daripada internet, ATM, mungkin boleh bayar kepada company yang dropship tadi join lah. Mungkin ada company yang terima cara ni, itu pun boleh membantu dropship untuk menjana pendapatan secara atas talian. Jika dropship ni dah biasa, maksudnya dia dah ada internet banking, dia dah pernah berurusan dengan pelanggan sebelum ni. Jadi apa yang dropship tu perlu buat, macam saya cakapkan tadi, ambil semua detail maklumat pelanggan dan terima bayaran daripada pelanggan tersebut. Dan tugas dropship adalah bayar kepada syarikat yang dropship tu join tadi. Jadi syarikat ataupun pembekal tadi akan post kepada pelanggan dropship tu. Itu salah satu cara lah. Cara yang satu lagi ialah transfer terus kepada company. Jadi company tu akan bayar komisen kepada dropship. So ini adalah atas budi bicara antara dropship dengan syarikat tu lah. Okey, itulah orang kata flow ringkas seorang dropship bila terlibat secara atas talian online. Mudah kan? Mudah je. Siapa-siapa boleh jadi dropship. Sama ada kita bekerja, nak buat secara sambilan dropship pun boleh. Ataupun kita ni suri rumah pun boleh, tak ada masalah. Nak kita ni student pun boleh. Kita tak perlu nak pegang stok.
Itu yang penting. Kita tak perlu nak pegang stok, kita tak perlu nak keluar post barang bagi mereka yang ada kekangan untuk keluar dan post barang. So, tugas dropship ni apa? Dropship hanya promote, hanya iklan, hanya sebarkan maklumat kepada semua orang tentang produk tersebut. Selepas tu ambil order dan berusaha untuk post barang. Kita cuma deal dengan prospek dan pelanggan kita. Kita follow up dia semula. Follow up dari segi apa? Dari segi tracking number. Lepas tu kita follow up lagi, tanya testimoni, feedback customer yang telah guna produk tu. Jangan putuskan hubungan dengan pelanggan yang sedia ada. Okay, itu adalah basic dropship. Basic yang sangat mudah, sangat simple dan mudah difahami oleh semua orang. Bila kita dah buat keputusan untuk join mana-mana dropship, inilah flow yang perlu kita ikut dulu, yang perlu kita faham pada awalnya. Selepas itu, lebih mudah untuk kita menjana pendapatan melalui dropship. Okay, bila kita dah faham apa itu dropship, sekarang bila kita dah join mana-mana bisnes yang open dropship, apa yang perlu kita buat? Apa step pertama yang dropship ni perlu buat? Okay, pertama apa dropship tu perlu buat ialah dia kena belajar tentang produk. Dia kena tahu harga produk tu, apa ingredient produk tu. Kalau company tu banyak produk, dia kena kenal pasti produk mana yang top, yang permintaan tinggi, yang hot. Okay, dropship tu pun kena baca testimoni. Bukan sekadar simpan testimoni, tidak. Tapi kena baca. Bila ada share ataupun ada share lah tentang testimoni produk. Jadi dropship ni dia kena baca tau. Dia kena baca apa customer tu share tentang produk yang dia dah guna. Seeloknya dropship ni kena beli dulu, kena try dulu produk tu, kena alami, kena rasai. Bila kita cuba produk tu, kita tahu tau, kita rasai sendiri. So, bila customer tanya, prospek tanya, sis dah cuba ke produk ni? Jadi, kita dengan senang hati cerita pengalaman kita sendiri jual produk tu. So, customer ke, prospek ke, kawan-kawan ke, mereka lebih percaya sebab kita sendiri dah cuba. Dia berbeza dengan dropship yang sekadar promote tapi dia sendiri tak rasai, dia sendiri tak tahu macam mana rasa produk tu. Kalau minuman, macam mana rasa kopi tu. Kalau kata jual sabun, dia promote sabun, macam mana feel bila pakai sabun tu, tekstur sabun tu macam mana. Itu yang dropship pun kena tahu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, apa dropship perlu buat? Ialah dropship ni dia kena familiar dengan soalan-soalan prospek, dengan soalan-soalan customer. Kalau dropship tu dah pernah jadi dropship produk lain sebelum ni, mungkin dia dah biasa dengan soalan-soalan yang bakal dropship ni jawab. Tapi bagi dropship yang belum ada pengalaman, first time join mana-mana dropship, apa yang dia perlu tahu? Ini soalan-soalan yang biasa customer, prospek yang tanya. Okay, dia akan tanya post berapa hari sampai. Okay, kena faham. Bila customer tu dah bayar, diorang punya rasa nak produk tu memang kalau boleh petang tu nak sampai. Jadi kita kena tahu berapa hari produk tu akan sampai. Kita buat anggaran yang biasa. Yang biasa. Jangan janji sesuatu yang sangat indah tapi benda tu tak berlaku. Jangan. Dia akan menimbulkan kemarahan pelanggan kita. Lepas tu kita boleh kongsikan kita guna courier apa. Mungkin kita boleh cakap kita guna pos laju, JNT ataupun Ninja Van, apa lagi, dan mungkin juga customer kita tu boleh pilih mereka selesa nak guna apa. Okey, selain tu
Kesan bila kita minum kopi ni berapa lama. Yang itu pun kita kena faham. Kesan berapa lama. Setiap orang kesannya berbeza. Macam saya cakapkan tadi, jangan janji bulan bintang. Okey, sebab setiap penerimaan badan seseorang ni dia berbeza. Sebab itu, mungkin akan dapat juga soalan KKM, lab test ada tak? Okey, selain tu mungkin soalan yang kita akan terima, siapa yang boleh guna produk tu? Siapa yang boleh minum kopi tu? Siapa yang boleh guna sabun? Jadi kita dah ready semua soalan-soalan tu. Bila bakal pelanggan kita tanya, kita dah ready, kita dah boleh jawab semua soalan tu. Yang ketiga ialah kita dah ready untuk promote produk tadi. Kita kena sediakan bahan-bahan iklan, gambar, video, ayat iklan. Ada juga yang disediakan tau. Yang mana belum pandai, belum pandai lagi nak sediakan semua tu, syarikat ada sediakan, company ada sediakan. So boleh ambil dan post di Facebook, di Telegram, Instagram, di mana-mana sahaja media sosial yang kita selesa. Okay, lepas tu mungkin akan ada soalan-soalan ataupun kita berjaya jual. Bagi yang peringkat awal, mungkin kita, selain daripada Facebook yang mana tu yang saya sebutkan tadi, boleh juga kita cari rakan-rakan, saudara mara, kawan satu pejabat, mereka-mereka yang mengenali kita pada peringkat awal. Selepas tu kita boleh pergi ke langkah seterusnya, mencari mereka-mereka yang kita tak kenal. Kalau boleh gerakkan seiring supaya kita lebih mudah untuk dapatkan customer yang pertama. Itu saja penerangan dropship serba ringkas, pengenalan berkenaan dengan dropship daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi ke video seterusnya.